Hajar Aswad merupakan jenis batu rubi yang diturunkan Allah dari syurga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terdiri dari 8 keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut sebelah tenggara Kaabah, iaitu sudut dari mana tawaf dimulai. Batu hitam itu sudah licin kerana terus-menerus dikecup, dicium dan diusap-usap oleh jutaan malah trilion manusia sejak zaman Nabi Ibrahim, iaitu jamaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji maupun untuk tujuan umrah. Rahsia Hajar Aswad. Patutlah ramai yang sanggup berebut-rebut pertaruhkan nyawa untuk menciumkannya. Hadis sahih riwayat Imam Batahiki dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan membangkitkan Al-Hajar, iaitu Hajar Aswad, pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata. Ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar. Hadis tersebut mengatakan bahawa disunatkan membaca doa ketika hendak istilam ataupun mengusap atau melambainya pada permulaan tawaf atau pada setiap putaran sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu. Artinya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Kaabah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca bismillah wallahu akbar. Asal usul Hajar Aswad. Ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya yang membina Kaabah, banyak kekurangan yang dialaminya. Pada mulanya Kaabah itu tidak ada bumbung dan pintu masuk. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mahu membinanya dengan meninggikan bangunannya dan mengangkut batu dari berbagai gunung. Setelah bangunan Kaabah itu hampir selesai, ternyata Nabi Ibrahim masih merasa kekurangan seketul batu lagi untuk diletakkan di Kaabah. Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, "Pergilah engkau mencari seketul batu yang akan aku letakkan sebagai penanda bagi manusia." Kemudian Nabi Ismail pun pergi dari satu bukit ke satu bukit untuk mencari batu yang baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail sedang mencari batu di sebuah bukit, tiba-tiba datang malaikat Jibril memberikan sebuah batu yang cantik. Nabi Ismail dengan segera membawa batu itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa gembira melihat batu yang sungguh cantik itu. Beliau menciumnya beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Dari mana kamu dapat batu ini?" Nabi Ismail berkata, "Batu ini kuterima dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu, yaitu Jibril." Nabi Ibrahim mencium lagi batu itu dan diikuti oleh Nabi Ismail, sehingga sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh orang-orang yang pergi ke Baitullah. Siapa saja yang bertawaf di Kaabah disunahkan mencium Hajar Aswad. Rahsia besar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pertama, satu riwayat sahih dinyatakan Hajar Aswad dan makam Ibrahim berasal dari batu-batu rubi syurga yang kalaulah tidak kerana sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari antara timur dan barat. Setiap orang sakit yang memegangnya akan sembuh dari sakitnya. Dahulunya batu Hajar Aswad itu putih bersih, tetapi akibat dicium oleh setiap orang yang datang menziarahi Kaabah, ia menjadi hitam seperti terdapat sekarang. Wallahu alam. Yang kedua, barang siapa menunaikan ibadah haji dan ia tidak berbuat rafats dan fasik, maka ia kembali suci dan bersih, seperti anak manusia yang baru lahir dari perut ibunya. Muttafaqun alaihi. Yang ketiga, mencium Hajar Aswad pada masa menunaikan haji di Baitullah tidak dapat diwakilkan. Ia menjadi penyedut dosa tanpa kita sedari. Alangkah beruntungnya orang yang boleh menyentuh, mengusap dan memegangnya. Hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatilah ataupun peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari syurga dan setiap sesuatu yang keluar dari syurga akan kembali ke syurga sebelum kiamat." Akhir kata, kita semua tahu jika Hajar Aswad hanyalah batu yang tidak memberikan mudarat atau manfaat.
Begitu juga dengan Ka'bah, ia hanyalah bangunan yang terbuat daripada batu. Ibadah haji yang dihadiri berjuta-juta umat Islam. Akan tetapi apa yang kita lakukan dalam proses ibadah haji tersebut, lebih baik kita niatkan sekadar mengikut ajaran dan sunnah Nabi SAW. Umar bin Khattab pun juga pernah mengatakan, "Aku tahu bahawa kau hanyalah batu. Kalaulah bukan kerana aku melihat kekasihku Nabi Muhammad SAW menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau menciummu." Jadi apa yang dikerjakan berjuta-juta umat Islam bukanlah menyembah batu seperti yang banyak dituduhkan kaum yang kerdil sekali akalnya. Kerana ada rahsia besar di sebalik setiap perilaku Nabi Muhammad SAW, dan sebab tentu sahaja apa yang dilakukan oleh baginda pastilah berasal dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. An-Najm ayat 53. Allahu Akbar. Tiada Tuhan lagi yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.